شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. Alhamdulillah, dengan rahmat dan inayahnya dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini untuk salat fardu maghrib berjemaah dan isyak insya-Allah. Dan saya diminta menggantikan Ustaz Nazim yang barangkali ada urusan. Baik, bagi saya masa sebentar nak prepare ni, kuliah terkejut ni, saya nak siapkan ni kejap. Sebentar. Kalau kuliah terkejut ni, dia tak ready macam ni lah. Sebentar sikit lagi. Baik. Saya mulakan pengurusan masjid, PJK masjid, pimpinan masyarakat, para jemaah, ayah ibu yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, dalam masa yang singkat ni, dalam masa yang singkat ni, saya ingin membuat sikit perkongsian tentang ijazul Quran, satu bidang Al-Quran. Satu bidang Al-Quran yang mungkin tak banyak dibincangkan, kerana ada yang mengatakan bidang ni bidang yang baru. Tetapi apapun, benda ni adalah benda yang dah lama sebenarnya. Ilmunya dah lama, cuma mungkin tak banyak dibincangkan. Ijazul Quran. Apa maksud ijaz? Seperti yang saya pernah bagi tahu sebelum ni. Ijaz saya tulis sini lah. Ada kan? Nampak lah. Ijaz. Mana pen? Kecilnya. Alif ain jim alif ain jin alif zai. Ni kuliah terkejut ni memang tak sedia lah macam ni kan. Okey. Ijaz daripada perkataan a'jaza yu'jizu, maksudnya melemahkan. Kan, Quran adalah mukjizat. Perkataan mukjizah, bukan Quran sajalah, apa saja mukjizat yang berlaku pada para nabi adalah mukjizah daripada perkataan ijaz. A'jaza yu'jizu, ijaz. Maksudnya melemahkan. Apa maksud melemahkan? Maksudnya apabila para nabi dicabar oleh kaum dia, dan untuk membuktikan kebenaran kaumnya, kebenaran dakwahnya, kebenaran kenabiannya, maka mereka digunakan mukjizah. Yang ini mukjizat, benda yang melemahkan. Melemahkan apa? Melemahkan cabaran kaum dia, melemahkan apa saja akal ataupun kejahatan ataupun makar tipu daya ataupun apa saja cabaran lah yang dikemukakan oleh kaumnya. Ijaz, tu mukjizah, ijaz. Kalau orang lemah dipanggil ajiza, ya'jiz, orang lemah. Tapi kalau melemahkan orang lain dipanggil mukjizah. Daripada perkataan ijaz. Ijaz satu bidang dalam Quran, selain daripada balaghah, selain daripada nahwu, saraf, qiraat, ada satu bidang ijaz. Saya rasa mungkin ada ustaz lain dah bincang kot, saya tak pasti. Okey, saya nak tunjukkan dalam Quran. Kita tengok Quran lah. Juga kita tengok mujizat Nabi terdahulu lah. Mujizat ni terbagi kepada dua secara umum. Mukjizat hissiyah dan mukjizat aqliyah. Mukjizat hissiyah, mukjizat fizikal.
mukjizat Nabi Musa membelah lautan, apa lagi, semua dengan izin Allah lah. Nabi Isa menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati, apa lagi, macam-macam lah. Nabi Musa punya tongkat Nabi Musa tu menjadi ular, dan sebagainya. Itu mukjizat fizikal. Termasuk juga di zaman Nabi, di zaman Nabi berlakunya mukjizat fizikal yang kita nampak, tangible lah, benda yang berlaku, nampak depan mata, iaitu contohnya Nabi membelah bulan. Tersebut tentang Nabi membelah bulan ni, mungkin tuan-tuan pernah dengar ketika Nabi masa ni, waktu ni sebelum hijrah, pada tahun ke berapa saya tak ingat, sebelum hijrah lah. Ada satu kisah Nabi dicabar oleh kaumnya, kan, untuk membelah bulan. Ayat tu ada dalam surah apa, saya ingat surah Insyiqaq ke surah Al-Qamar. Kita tengok sama-sama kejap, saya pun dah lupa dah. Wansyaqqal qamar, bentar Quran panggil. Okay, kita tengok Quran. Masuk tak semua ni? 9. Okay. Qra bismi rabbikal ladzi khalaqah. Tadi saya baca surah apa? Saya tak ingat lah surah. Tapi ada satu ayat tu kata wansyaqqal qamar, apabila bulan terbelah. Baik. Saya nak cerita sikit tentang hisiyah tu lah, fizikal, mukjizat fizikal yang kita pernah belajar, termasuk saya dulu lah, masa di sekolah dulu. Ketika ceritanya Nabi dicabar untuk membelah bulan. Jadi Nabi bermunajat, berdoa, dan Allah kurniakan Nabi satu mukjizat. Nabi boleh membelah bulan, maka bulan terbelah. Baik. Yang kisah yang tak betulnya, masa saya sekolah dulu, tak tahulah kalau tuan-tuan dengar benda yang sama. Masa Nabi membelah bulan tu, diceritakan bahawa bulan tu pecah dua, kemudian satu masuk ikut lengan baju Nabi, keluar kat belah kanan, masuk kanan, keluar kat kiri. Satu lagi belah masuk kat kanan, masuk kat lengan baju kanan, yang kiri masuk keluar kat kanan. Saya dengar cerita itu. Dulu masa sekolah saya pernah dengar benda tu. Ustaz cerita lah, bukan budak-budak, ustaz cerita. Mungkin kerana masa dulu bidang tahqiq, mencek, filter apa ni, menapis cerita-cerita yang disadurkan dalam hadis-hadis ni, mungkin tak meluas. Tapi cerita tu kami percayalah. Tapi cerita tu tak benar. So ada ustaz tu siap balawak. Masa saya sekolah belajar, saya tingkatan 3, ustaz tu buat lawak. Sebab dia kata lah, bulan tu keluar sini, keluar sini. Bulan tu keluar sini, bulan tu jadi kecil lah, keluar sini, keluar sini. Sebenarnya tak sangkut tengah-tengah ni, dua-dua. Nanti jadi macam tu kan, perempuan macam ni. Dia buat lawak lah. Jadi kami pun masa tu gelak lah, kami sekolah tak faham apa kan. Tapi kisah yang sebenarnya yang berlaku ialah, kalau kita tengok hadis sahih Bukhari Muslim, hadis sahih riwayat Anas, bila Nabi belah bulan, sahabat Nabi Anas dia meriwayatkan, dia nampak bulan tu pecah dua. Satu, bulan tu berada di atas jabal, atas jabal, firqatain, dalam hadis tersebut, hadis sahih, firqatain, firqah fawqal jabal, atas jabal, satu gunung, wa firqah dunahu, satu lagi bahagian di sisi yang lain. Sahabat Nabi nampak, dia report, dia beritahu, bulan tu terbelah, satu duduk atas gunung, satu lagi duduk di atas satu bahagian lain lah. Itu yang berlaku lah. Kemudian dan sebenarnya peristiwa pembelahan bulan tu dalam hadis sahih berlaku dua kali. Satu ketika di Mina di Saudi sekarang lah, Mina. Satu lagi berlaku di Makkah. Kan, kita tahu sekali berlaku je. Dia pernah berlaku dua kali. Saya tak sempat nak, kuliah terkejut ni, saya tak sempat nak bawa dia punya matan dia, hadis tu. Tapi memang berlaku dua kali. Tapi itulah kisahnya. Kisah Nabi membelah bulan. Kisah yang menyebabkan menunjukkan berlakunya mukjizat secara fizikal, nampak berlaku fizikal. Baik. Sekarang ni yang saya nak tunjukkan di sini malam ni ialah, masih terdekat ni, mukjizat Al-Quran dari segi bahasa. Okey. Saya bukan mengajar bahasa Arab, saya bukan pakar bahasa. Kita boleh tunjuk pada asatizah yang lebih alim. Tapi saya nak tunjuk kelebihan bahasa, kelebihan susunan ayat Quran. Kenapa apa hikmah Allah turunkan ayat Quran sedemikian.
Dan benda ni biasa kita baca Quran, kita baca je kan, Bismillahirrahmanirrahim, baca Surahul Azim, baca kan. Tapi kalau kita tengok termasuk dalam satu bidang ijaz Al-Quran lah, saya harap bateri ni bertahan lama lah. Okey, kita tengok salah satu contoh. Okey, saya dah bagi tahu dulu, penurunan Al-Quran turun, dia bukannya ikut susunan ayat, susunan surah yang kita percaya hari ni kan. Surah Al-Baqarah tu ada 286 ayat, maka turun daripada awal sampai 26, 1 sampai 286. Dia tak ada susunan. Dia kejap 5 ayat, betul 5 ayat lain, kejap ni 10 ayat dalam surah lain, kejap satu surah yang lain, kejap 3 ayat dalam surah yang lain, dia berterabur. Jadi macam mana surah Al-Quran tu disusun? Kan kita fikir macam mana disusun? Sebab tuan-tuan tahu ayat pertama yang turun ke Al-Quran dia kepada Nabi siapa? Ayat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Maka ketika Nabi bertapa di gua lah, menyendiri di gua kan, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan, menciptakan. Itu ayat pertama. Turun lebih kurang 5 ayat. Kemudian bila Nabi dalam ketakutan, Nabi dipeluk oleh Jibril, Nabi ketakutan, Nabi balik. Nabi berselimut kan, Nabi minta Sayyidina Aisyah, Sayyidina Khadijah, selimutkan Nabi, zamiluni. Nabi kata, selimutkan aku. Sampai Nabi takut, tak pernah jumpa satu makhluk macam tu. Kemudian turun ayat Al-Muzammil. Muzammil atau Mudassir. Muzammil ialah wahai orang-orang yang berselimut. Maknanya ayat yang tadi yang 5 tu, surah Al-Alaq, Qul iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ada 19 ayat, tak salah saya, 19 ayat. Tapi bukannya 19 turun sekali, dia 5 ayat. Kemudian ayat yang Allah suruh Nabi bangun, untuk bangun daripada selimut. Kemudian ada ayat lain pula, beberapa ayat lagi, ayat-ayat selebihnya surah Al-Alaq tadi tu, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu, turun pada waktu lain. Maknanya Quran ni susunan dia berterabur, mengikut peristiwa, bukan semua sekali turun macam tu. Dia tak macam ada setengah-setengah surah, dia memang surah tu turun sekali. Contohnya surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, turun sekali. Al-Ikhlas, Al-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, 5 ayat, 6 ayat, turun sekali. Dan memang turun sekali 2. Ketika itu Nabi sedang disihir, Nabi kena sihir oleh Labib bin Asam. Nabi kena sihir oleh cara vudu. Tahu vudu yang orang buat patung, ikatan patung untuk dicampak dalam perigi tu, Nabi kena sihir. Turun sekali 2 ayat, 2 surah. Itu memanglah 2 surah pendek, tapi banyak surah-surah yang panjang tak tersusun. Okey. Jadi, dan saya dah bagi tahu sebelum ni, Quran sebenarnya pada awal dia tidak ada titik, tak ada baris. Dia tak ada nama surah cantik macam kita hari ni. Nama surah, nombor surah pun tak ada. Dia tak ada masalah, dia sambung je. Contohnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kalau kita baca tulisan tu, titik pun tak ada, baris pun tak ada. Kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, dia tak ada nombor surah 1 2 3 4 5 7, tak ada. Nombor baris nama surah pun tak ada. Nama surah dibagi kemudian. Jadi bila masa surah-surah ni dibagi nama, dibagi nama, dibagi susunan, disusun. Ada hadis Jibril ajar Nabi. Nabi selalu bertalaki dengan Jibril. Jadi Jibril ajar Nabi, hadis sahih. Nabi kata, Jibril bagi tu Nabi, jadikan ayat ni selepas ayat ni. Jadikan ayat ni selepas ayat ni. Ayat ni selepas ayat ni. Proses tu berlaku panjang, lama. Jadi Nabi pun begitu pada sahabat Nabi, kau jadikan ayat ni, ayat selepas ayat ni. Ayat ni selepas ayat ni. Ayat ni letak ayat surah ni selepas surah ni. Jadilah sampai kita dapat hari ni, yang kita dapat susunan hari ni. Memang ada hadis sahih. Quran bukannya turun dalam sekali versi yang lengkap, yang bukan lengkap, versi yang tersusun asalnya. Baik. Jadi sahabat-sahabat Nabi dulu bila tak ada nama surah, kalau mereka nak cek sesama sahabat, kan? Mereka nak cek, nak talaki sesama sekawan, sesama sahabat, mereka tak ada, kau hafal tak surah Al-Ankabut? Tak ada. Dia tak tahu nama Ankabut waktu tu. Dia akan sebut nama ayat tu. Contohnya ada sahabat dengar nama surah Qul a'udzu birabbil falaq, kan? Dia tak tanya sahabat lain, kau hafal tak surah Al-Falaq? Malam tadi Nabi ajar surah Al-Falaq, kan? Dia tak cakap Al-Falaq. Kau hafal tak surah An-Nas? Dia tak cakap An-Nas. Mereka kata apa? Kau hafal tak surah Qul a'udzu birabbil falaq? Hafal? Kau hafal tak surah Qul a'udzu birabbin nas? Hafal? Mereka sebut nama awal surah tu, nama awal ayat-ayat awal surah tu. Sebab masa tu penamaan belum ada lagi.
Mereka betul masa tu belum ada lagi Al-Falaq, Al-Ankabut, Ar-Rum, Yasin, belum ada lagi. Jadi mereka cek serma sendiri. Mereka sebut macam tu. Nabi pun pernah ada hadis, Nabi sebut bacalah sekian-sekian ayat surah Qul a'udzu birabbil falaq sekian-sekian untuk mengelakkan sihir kan. Sekian-sekian. So Nabi sebut awal ayat, awal surah. Masa tu penamaan surah belum ada lagi. Baik. Jadi saya nak tunjukkan bahawa nak mengatakan bahawa susunan surah masa tu pada zaman sahabat tu, walaupun surah tu tersusun, tapi sahabat Nabi tak tahu sebelum tersusun lah, maaf. Sebelum surah tu disusun, sahabat Nabi tak tahu ni nombor berapa. Dia mereka hafal je. Kan? Ada yang hafal 10 ayat sini, 5 ayat surah ni, 8 ayat surah ni, itu pun tak ada nama ayat, tak ada nama surah. Kan? Mereka hafal je. Hafal gitu je. Jadi tidak mungkin Quran tu adalah wahyu daripada Allah Ta'ala, mukjizat. Kita boleh katakan walaupun Quran tu datang dengan cara tidak tersusun, tetapi Quran datang sebenarnya dengan dalam lunas bahasa yang sangat cantik. Susunan dia cantik pada asalnya, walaupun tak susun pada asalnya. Saya tunjuk contoh. Kita buka surah ayat kursi. Okey, harap bateri saya tahan ni. Ayat kursi Ayat kursi adalah ayat ke-255 surah Al-Baqarah. Saya sempat tadi buat. Okey. Ayat kursi turun satu ayat sekali lah. Dia ada 9 waqaf, 9 bahagian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya nak tulis nombor 1 lah. Nombor 1. Nampak? Mana gambar? Haji Mazlan, tolong tunjuk balik laptop. Terima kasih. Tengok laptop lah, tengok muka saya buat apa. Okey, itu pertama. Kan? Kejap lagi kita terjemah. Yang kedua, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fi, yang ketiga, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sampai sudah. Tuan-tuan salah, ada 9 tempat wakaf, 9 tempat berhenti. Okey. Masa dulu sahabat dihafal, dia tak ada nombor-nombor ni. Tanda ni baris titik pun tak ada. Tanda-tanda jim, qaf, lam, ya, tanda wakaf-wakaf semua tak ada. Jadi mereka hafal gitu je. Okey, hafal lah. Tetapi apa mukjizat di sebalik ni? Mukjizat dari segi susunan ayat. Saya kata tentang susunan ayat. Okey, saya bagi nombor dulu lah. 4 5, ni ikut susunan 6 7 8 9. Yang mana tuan-tuan semua hafal. Sekarang kita tengok terjemahan dia. Mana ni? Okey. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Yang kedua, yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya. Kan? La ta'khudhu sinatun wala naum. Yang tidak mengantuk, usahakan tidur. Ni bahasa Indonesianya terjemahan ni. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya yang memiliki segala yang ada di langit, yang ada di bumi. Lagi saya buat. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Tiada siapa yang dapat memberi syafaat, pertolongan di sisinya melainkan dengan izinnya. Ya'lamu ma bainahum, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan apa? Yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari kandungan ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki. Mereka tak tahu apa-apa melainkan apa yang Allah nak bagi tahu kepada mereka. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luasnya kursi Allah, ilmu dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi, dan tiadalah dengan keberadaan wala ya'uduhu hibbuhuma, dan tiadalah dengan keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. Wa huwal aliyyul azim, dan Dialah maha tinggi darjat kemuliaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Baik. Saya nak transfer ni ke sini tak boleh pula. Banyak transfer. Okey, tak apa. Tuan-tuan tengok, kalau kita tengok surah ni, walaupun surah ni hanya sekadar dibaca, tapi tengok susunan dia, Allah susun
Dan benda ni tidak dibincangkan oleh para sahabat ya. Ini dibincangkan oleh ulama-ulama kemudian. Mereka cari, mereka tengok, dipanggil bidang ijaz. Okey. Dia ada 9 waqaf, 9 tempat. 9 maknanya kalau bagi 2, 4 di atas, 4 di bawah, 1 di tengah. Betul? 1 di tengah, 4 atas, 4 bawah. Maknanya 1, 2, 3, 4 di atas, 5 di tengah-tengah, 6, 7, 8, 9 di bawah. Betul? Okey. Cuba tengok susunan dia. Ketika mana orang semua menghafal sahaja, baguslah menghafal kan. Tetapi Allah nak tunjukkan bahawa ayatnya itu bukannya Allah bukan Allah titahkan perkataan ni suka-suka je. Allah titahkan dengan kecantikan bahasanya. Okey. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kisah ni ayat ni berkaitan dengan, bahagian ni berkaitan dengan keesaan Allah dan Maha Kuasa. Kekuasaan Allah yang Maha hidup dan Maha mendirikan. Okey, nombor 1 tuan-tuan tengok dengan nombor 9. Ini tentang sifat Allah. Nombor 1, tengok nombor 9 tentang sifat Allah. Wa huwal aliyyul azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Okey, sifat Allah. 1 dengan 9. Tuan-tuan tengok pula nombor 2. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Nombor 2. Tuan-tuan match pula dengan 8, nombor 8. Tadi 1 dengan 9. Tuan-tuan pergi pula nombor 2 dengan nombor 8. 2 daripada atas dengan 2 daripada bawah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, kan, yang tidak memberatkan. Betul? Lupa dah. Dan tidaklah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya, kan? Bila tak tidur, bila tak tidur dan tak mengantuk, takkanlah boleh jadi satu keberatan bagi Allah untuk menjaga kekuatan, menjaga alam dan kursi Allah ni, bumi dan alam semesta, kan? Tuan-tuan tengok pula nombor 3 dengan nombor 7. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, baginya dia memiliki segala apa yang di bumi dan apa di langit dan apa yang di bumi. Nombor 3 tuan-tuan matchkan dengan nombor 7. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, luas ni kursi Allah, langit dan bumi. Nombor 3, nombor 3. Nombor 3 tentang Allah, tentang langit bumi. Nombor 7 pun langit bumi. Well, nombor 1 tentang sifat Allah. Nombor 9 tentang sifat Allah. Well, sekarang tengok pula nombor 4. Nombor 4, man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Berterjemahnya, tiada siapa yang dapat memberi syafaat pertolongan di sisinya melainkan dengan izinnya. Okay, kita tengok nombor 4, kita cuba match dengan nombor 6. Daripada yang pertama dan yang terakhir, kedua awal dan kedua akhir, ketiga awal, ketiga akhir, keempat awal dan keempat yang akhir. Maknanya yang 4 dengan 6 lah. Tuan-tuan dengan nombor 6. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Nombor 6 apa? Nombor 6. Ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki. Sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun daripada kandungan ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki. Nombor 4 dah tentang ilmu, betul? Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi, tentang apa yang Allah kurniakan, kurniakan isfat illa bi'izni, dengan punya izinnya, tanpa izinnya. Dan nombor 6, segala ilmu Allah liputi dengan apa yang dikehendaki. Apa yang dikehendaki illa bima syaa, dan apa yang Allah izinkan. Apa yang Allah izinkan. So nombor 4 dia matching dengan nombor 6. Ini apa yang ulama bincang lah. Saya ambil manfaat daripada kuliah Ustaz Numan Ali Khan, antara pengkaji Quran yang terkenal pada masa kini lah. Baik, dia orang Amerika. Baik. Dan last kali tinggal nombor 5. Tuan-tuan tengok nombor 5. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Nombor 5. Nombor 5 apa? Okey. Yang mengetahui, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Okey. Sekarang ni nombor 5 tinggal 1 kan? Nombor 1 matching dengan nombor 9, nombor 2 dengan nombor 8, nombor 3 dengan nombor 7, nombor 4 dengan nombor 6. Nombor 5 satu tengah. Okey. Ya'lamu ma, dia mengetahui ma, apa yang baina, di antara, baina antara, aidihim, tangan mereka, wa ma khalfahum,
di belakang mereka dan apa yang di belakang mereka. Dalam bahasa Arab, baina, antara, bila kata baina yadai, baina aidihim, di antara kedua tangan, dari segi bahasa literalnya, di antara kedua tangan, maksudnya di depan. Contohnya baina yadai laptop, di antara dua tangan saya ni laptop, maksudnya depan saya ada laptop. Okey, itu ayat bahasa Arab lah, cara dia punya cakap dia, baina yadaik, di antara keduanya. Okey, so tuan-tuan tengok baina, bila kita baina, benda di depan, benda di belakang, apa maksudnya? Tengah kan, depan, belakang, tengah. Dan kita tengok ayat ni, bahagian ni betul-betul di bahagian ayat ni, bahagian nombor 5 ni di tengah ayat, baina yadai, di antara, di tengah, di depan, belakang, maksudnya tengah. Dan ayat ni di bahagian nombor 5 dalam ayat ni, bahagian ni. So kita tak tahu lah, tuan-tuan mungkin kata tak ada benda pun, biasa je, apa faedahnya kan. Tapi kalau kita tengok pengujahan daripada saya ikutlah pengujahan daripada ulama sebut, dia dihurai lebih baik lagi lah. Dia menunjukkan bahawa ayat Allah ni bukan Allah letak suka-suka je. Allah nak letak ayat pertama, bahagian pertama Allahu la ilaha illallah, bahagian kedua lah tak khusnatul wal, bahagian ketiga lahu mafi, bukan suka-suka ya. Allah buat untuk kita kaji, untuk kita tengok. Dalam bahasa dia pun, dalam susunan ayat dia pun, dalam bahasa dia pun Allah susun dalam keadaan yang begitu cantik sekali dan ini menjadi salah satu tanda mukjizat lah tentang ayat-ayat Allah Taala. Pertama tengoklah dia dalam surah, dalam terjemahan, dia boleh tengok susunan tu. Dan yang bahagian tengah sekali tu baina yadai, di antara keduanya, di depan dan di belakang, di tengah-tengah. Baik, ini salah satulah. Saya mungkin explain tak berapa cantik atau meluas, tapi inilah antara yang menunjukkan mukjizat ayat-ayat Allah. Bukannya suka-suka saja, la mufarritu. Allah tidak Allah tidak melakukan sesuatu dengan main-main. Allah tidak meletakkan sesuatu ayatnya dengan bersahaja, mesti sebab. Baik, ada lagi, tuan tengok surah Al-Fatihah. Kita tengok surah Al-Fatihah last sebelum habis ni. Al-Fatihah mana ni? Okey, ada banyak lagi sebenarnya. Tak apalah, kita tengok surah Rum. Kita tengok surah Rum. Surah Rum ayat berapa? Tak ingat. Surah Rum, kita tengok surah Rum. Sedikit dah saya boleh sampaikan tentang surah Rum. Okey, surah Rum ialah tentang surah Romawi. Pada zaman Nabi, dua kuasa besar, Tamadun Parsi dan Tamadun Rum. Masa tu orang Islam di Makkah, orang Islam masa tu masih lagi golongan yang lemah, ditindas, dan dan kuasa besar di dunia pada waktu itu adalah golongan Rom dan Parsi. Kan, tu kita biasa dengar lah. Alif Lam Mim, Allah saja mengetahui apa maksudnya. Ghulibatir Rum, ini bahasa Inggeris sorry lah. The Romans have defeated, orang Romawi telah dikalahkan. Fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim. Kata itu kabar Melayu kot. Tu tak boleh baca kabar Melayu Melayu style. Mana translation English Melayu Indonesia boleh lah. Yalah salahnya. Yep, okey. Ayat ketiga, di negeri yang dekat sekali, orang Rom dikalahkan di negeri yang paling dekat sekali, dan mereka sesudah kekalahannya itu akan mengalahkan lawannya. Orang Rom asalnya kalah, dan Quran bagi tahu pada masa akan datang orang Rom akan mengalahkan balik Parsi. Masa zaman Nabi, orang musyrikin Mekah yang sembah berhala, mereka ni lebih cenderung kepada tamadun Parsi. Sebab Parsi ni sembah api, Majusi. Jadi mereka bergembira bila Parsi kalahkan Rom. Dan orang Islam pada waktu itu di Makkah, pada waktu itu orang Islam lebih cenderung untuk lebih gembira dengan orang-orang Romawi, Romawi, Empire Rom. So Romawi adalah Kristian, ahli kitab. So ahli kitab ni lebih dekat dengan kita banding dengan Majusi. Majusi ni sembah api. So dia ada dua blok macam hari ni ada USA dengan Rusia lah, US dengan Rusia kan, atau US dengan China. Dia ada dua blok. Muslim, orang Islam lebih cenderung kepada Rom. Orang musyrikin lebih cenderung kepada Majusi, penyembah api. Okey, jadi
Bila dikalahkan, berarti ada lagi tak ni? Fi bidai sinin, orang Rom akan menang balik dalam beberapa tahun, dalam masa tidak sampai 10 tahun. Okay, bidai sinin. Dalam bahasa Arab, tahun bilangan, satu bilangan tu dia ada plural, nak bentuk satu plural, kata jamak dia ada beberapa bentuk. Sinin beberapa tahun. Tahun juga disebut, beberapa tahun juga disebut sanawat, tapi dia ada beza. Contoh macam kalau saya kata dalam Quran ada perkataan sumbulat, sanabil. Ni jagung punya apa tu? So sumbul satu. Kalau banyak sumbulat, dia menjadi sanabil. Beza dia apa? Kalau banyak 3 sampai 9 satu perkataan. 3 sampai 9. Kalau 10 dan ke atas satu perkataan lagi. Dia kata jamak dia lain. Dia tak macam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris one laptop, 2 laptops, 3 laptops, 1 million laptops, sama je kan. Bahasa Melayu kalau satu laptop, kalau banyak laptop banyak. Tapi bahasa Arab dia nak bentuk jamak tu banyak bentuk dari segi bahasa lah. Okey, di sini menyebut bidai sinin merujuk kepada 3 hingga 9 tahun. Maka orang Rom Parsi akan mengalahkan balik, orang Rom akan mengalahkan Parsi dalam masa 3 hingga 9 tahun. Okey, dan bagi Allah dan kepada pentadbiran Allah jugalah terpulang segala urusan, sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya, dan pada ketika berlakunya kemenangan Rom itu yang akan berlaku pada masa akan datang. Orang-orang beriman akan bergembira. Orang beriman, orang pengikut Nabi Muhammad SAW, orang beriman di Makkah akan bergembira jika Rom menang. Tapi masa ni Rom dah kalah teruk. Rom kalah teruk masa tu. Dan empire dan Maharaja Rom baru waktu itu, Maharaja Heraklius, dia terpaksa berundur ke Konstantinopel. Wilayah jajahannya di Syria, di negara Levantine banyak tumbang kepada Parsi. Baik. Dengan kemenangan yang diberi Allah Ta'ala, ia memberi kemenangan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia jugalah yang maha kuasa lagi mengasihani. Okey, apa mukjizat kat sini? Setiap ayat Quran tu mukjizat, setiap huruf tu adalah mukjizat. Okey, bila Gulibatur Rum telah kalah, orang Islam bersedih pada waktu itu, dan orang musyrikin bergembira sebab Parsi menang. Parsi ni lebih dekat dengan orang penyembah berhala. Jadi di bumi yang dekat, fi adnal ard, di satu bumi yang di kawasan yang dekat, ataupun adna ni, perkataan adna boleh maksud terdekat atau terendah. Bila ulama saintis kaji perkataan ni, masa ni tak ada siapa yang tahu. Sahabat bila dengar ayat ni, dia terus telan, dia terus terima. Dia tak tahu niat tu apa, bila terendah ke terdekat ke, dia tak tahu. Jadi bila saintis zaman kemudian kaji, adnal ard terletak di bahagian ketika Rom kalah tu, terletak di bahagian tepi Laut Mati. Tentu Laut Mati ni dekat sempadan Jordan, dekat sepanjang Laut Mati tu, antara Jordan dengan Palestin lah, dekat kawasan tu. Dan kawasan tu adalah kawasan terendah di muka bumi. Kalau bila saintis kaji, dia berukuran, seingat saya, kawasan tu berukuran 432 meter di bawah paras laut. Paras laut di bawah 432 meter, terendah kan. Pada waktu tu tak ada siapa boleh kaji, tak ada siapa tahu kan. Jadi ayat ni adalah satu mukjizat Allah bagi tahu. Dan adna juga bermaksud terdekat, mana dekat dengan Mekah, iaitu di Palestin, dekat nak ke Jordan sana. Baik. Jadi bila turun ayat ni, orang kafir datang jumpa Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Inilah hadis dalam Tafsir Ibn Katsir. Dia jumpa Sayyidina Abu Bakar, dia kata, kami menyokong Majusi dan kami telah menang kan, orang musyrikin Mekah. Kau nak betting dengan kami tak? Orang Rom takkan menang lagi kan. Dia kata, orang musyrik kata, kami nak betting dengan kau, nak bertaruh dengan kau Abu Bakar, yang orang Rom selepas mengalahkan Kristian Rom ni, orang Parsi mengalahkan Rom, orang Rom takkan bangkit lagi dah, kami nak betting dengan kau. So Sayyidina Abu Bakar berkata, Sayyidina Abu Bakar dia tak tahu masa tu, orang Islam masa tu tak tahu langsung, orang tak tahu, tak ada berita langsung, tak tahu bahawa orang Rom akan menang. So Rom akan menang 9 tahun selepas itu. So dalam masa panjang, selepas 9 tahun selepas turunnya ayat ni, orang Rom baru menang. So tak ada siapa tahu kekuatan Rom masa tu, tak tahu. Rom masa tu jatuh teruk. Jadi tapi Sayyidina Abu Bakar, kehebatan dia lah as-siddiq, dia percaya pada ayat Quran. Dia kata, ayat Quran kata apa? Fi bidai sinin, orang Rom akan menang balik dalam beberapa tahun. Jadi dengan keimanan, kekentalan keimanan Sayyidina Abu Bakar tu, dia berani betting dengan orang kafir tu kan.
okey aku betting dengan kau, walaupun pada logik pada ketika itu tak akan menang. Kalau betting tak akan menang. Tapi Sayyidina Abu Bakar ni seorang yang sangat yakin kan dengan ayat Quran. Dia yakin dengan ayat Quran, bukan yakin dengan apa yang berlaku. Sebab dia bukan yakin dengan tengok Rom ke Persia, sebab kita tak tahu masa tu, orang tak tahu Rom akan menang, dah teruk, kalah teruk. Jadi Sayyidina Abu Bakar betting. Dia betting 10 ekor unta. Masa itu betting pertaruhan belum diharamkan lagi, belum ada turun hukum mengharamkan pertaruhan betting lah. Jadi orang kafir pun betting kan. Lepas tu datang masa akan datang tu, kemudian Nabi beritahu dalam tafsir Ibn Katsir tu, kami jumpa Nabi kata extend. Nabi minta extend sikit lagi azan lah, okey, bagi seminit. Nabi minta extend daripada Sayyidina Abu Bakar asalnya betting 3 tahun. Dah dia betting 3 tahun, bagi 2 minit. Dia betting dengan orang musyrikin 3 tahun, kami akan menang balik, Rom akan menang balik. Tapi Nabi minta extend 9 tahun. Lagi 9 tahun orang Rom akan menang. Tapi masa ni tak tahu. Masa ni dia tak tahu, blank. Sebab masa tu ayat baru turun. Okey, 9 tahun. Jadi bila masuk 9 tahun, bila betting tu dipanjangkan kepada 9 tahun, jumlah ekor yang ditaruhkan 10 ekor menjadi 100 ekor unta. 100 ekor unta. Sayyidina Abu Bakar betting dengan orang musyrikin 100 ekor unta. Dan akhirnya menang 9 tahun selepas itu. Menang. Tapi akhirnya pertaruhan diharamkan, dan Nabi memerintahkan Sayyidina Abu Bakar pergi sedekahkan kemenangan unta tu lah. Tak boleh ambil lah, diharam kan. So tak boleh, so pergi bagilah unta tu dekat tempat lain. Tapi poin saya di sini ialah nak beritahu bahawa kekuatan keimanan Sayyidina Abu Bakar, walaupun pada ketika itu tak nampak langsung gaya bahawa Rom akan menang, tak ada gaya langsung bahawa menang, tapi disebabkan dia percaya pada Quran kata Rom akan menang, maka dia berani, dia sampai ke tahap berani betting lah. Kalau kita pada waktu ini, kita pun mungkin kata okey lah, tak apalah, kau menang lah, bahawa Rom kita pun tak ada apa-apa dah, Rom memang kalah pun. Tapi sebab kekuatan kekentalan keimanan Sayyidina Abu Bakar, maka dia membenarkan ayat Quran. Itu antara hikmah diletakkan bid'ah sinin, 3 hingga 9 tahun kan. Kalau Allah kata sanawat, Rom akan menang dalam 50 tahun, lambat lagi, mana sampai bila pun takkan menang Sayyidina Abu Bakar sebab sudah dia akan kalah. Tapi bid'ah sinin masuk 3 hingga 9 tahun, dan akhirnya terbukti dia menang. Tapi dia tak makanlah hasil taruhan tu, dia bagi pada kan. So itulah dia sedikit kecantikan bahasa dalam Al-Quran. Ini sikit saja sebab itu ada banyak lagi kecantikan susunan ayat Quran yang seharusnya kita boleh ambil iktibar, dan bahawa sesungguhnya Allah tidak bermain-main dengan ayatnya. Allah meletakkan setiap huruf dalam kalamnya dengan penuh hikmah sekali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.